Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kepada perkataan Rasulullah tarhibuhu sallallahu alaihi wasallam bil qadim alaihi. Rasulullah mengucapkan selamat datang kepada orang yang baru masuk berjumpa dengan dia. Di antara sunnah Nabi adalah apabila ada orang mari temu dengan kita ataupun orang jarang-jarang mari dalam majlis kita, sunat kita royak selamat datang. Jangan orang mari dalam majlis kita tak bercara apa. Orang nak mari jumpa dengan kita, sunat kita royak selamat datang, marhaban, sunat royak lagu tu. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata ia telah minta izin istazana Ammar ala Nabi. Satu hari Ammar mari minta izin dengan Rasulullah nak jumpa. Maka Rasulullah apabila dengar suara Ammar, Rasulullah perasan suara dia. Maka Rasulullah kata selamat datang bitayyibil mutayyab. Gelar kepada Sayyidina Ammar. Ammar ni ayah dia nama Yasir, Ammar bin Yasir. Mak dia nama Sumayyah. Sumayyah perempuan yang pertama mati syahid di dalam agama Islam dalam nak mempertahankan akidah dia. Nama perempuan itu Sumayyah. Suami dia nama Yasir. Anak dia nama Ammar. Ni orang susah masa duduk Mekah ni, apabila orang susah, orang kafir Quraisy buat jahat kepada orang-orang susah. Orang tak ada pengaruh, orang tak minta tolong dengan siapa tak boleh. Maka antaranya adalah keluarga Ammar bin Yasir. Ayah dia, orang kafir ambil kaki dia, ikat kuda sebelah kok ni, ikat kuda sebelah kok ni. Katak kuda terbelah dua ayah dia, soyok rabuk. Tu orang dulu diuji meh. Kita tak ajing lagi kena uji lagu tu. Padahal orang dulu dia boleh himai, pegang sungguh-sungguh. Hargai sungguh-sungguh himai hak dia boleh. Kita lahir-lahir bila-bila makan nestung boleh himai dah. Bila-bila makan cak kedih berimai dah. Tak ada rasa benda tu bernilai kepada kita sebab tak ada pengorbanan kita nak boleh benda tu. Benda yang kalau kita boleh dengan pengorbanan air mata ko, pengorbanan nyawa ko, baru kita hargai. Tapi kalau benda boleh peri ke. Maka mak dia Sumayyah ni juga lagu tu juga. Orang kafir ambil pedang. Pedang Arab ni lagu ni pedang. Cocok daripada kemaluan dia, tolak serup. Masuk tembuh. Meninggal juga mak dia Sumayyah. Tinggallah Ammar sudah dia. Dia muda lagi pada masa tu. Ayah dia mati syahid dah. Mak dia pun mati juga depan dia. Apabila orang kafir kata paksa kepada dia untuk kembali menyembah berhala, mak dia berjaya dah. Ayah dia berjaya dah menjaga akidah dia. Ammar pula. Apabila Ammar lagu tu demo seksa dia tak tahan. Apabila tak tahan, dia menyatakan perkataan yang menunjukkan berimeh dengan berhala, ingkar dengan Nabi Muhammad. Yakni perkataan kufur. Maka apabila lagu tu orang kafir berhenti seksa dia. Tapi dia tak tahu nak kata lagu mana, selok lambau sekali ni.
Matilah hamba jadi kafir kau lagu mana. Maka marilah sahabat selamat ke Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, lagu mana hamba ni dia mau seksa hamba, mau ayuh hamba mati depan mata hamba. Maka hamba kena seksa, hamba tak tahan. Maka hamba kecek benda yang menunjukkan kekufuran. Lagu mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun jawab, turun wahyu kepada Rasulullah. Ayat Quran yang menunjukkan jika kamu dipaksa untuk menjadi kafir, maka boleh menyebut perkataan-perkataan yang kupu sedekah hati kamu tetap lagi beriman dengan Tuhan. Ayat ni khas turun untuk Sayyidina Ammar bin Yasir. Maka dia jadi pengikut, antara pengikut hak rapat dengan Rasulullah, Ammar bin Yasir. Ni orang susah belaka ni. Masa duduk di Mekah, hak ikut Rasulullah, semua orang susah belaka. Orang hak tak ada kepentingan belaka, semua orang susah belaka. Manakala apabila Rasulullah berpindah ke Madinah, ramai ada orang-orang kaya mula hampir ke Rasulullah, duduk dengan Rasulullah. Apa? Kerana dia tengok Rasulullah lah ni ada pengaruh, ada kuasa, maka ada orang munafik di Madinah. Ketika duduk di Mekah, tak ada seorang habuk pun orang munafik. Kerana al-muhajirin, orang yang duduk di Mekah, siapa dia nak beriman kena seksa, kecuali orang betul-betul nak beriman dengan Tuhan. Tetapi apabila Rasulullah pindah ke kota Madinah, hidup selesa, maka ramai ada orang nak happy dengan duduk dengan Rasulullah. Timbul dah istilah orang munafik. Sebab itulah Rasulullah duduk dengan orang al-muhajirin, orang yang beriman tu lebih afdal daripada orang ansar, orang lepas pada tu. Muhajirin, orang yang lama ni, orang yang duduk dengan Rasulullah tu. Ammar bin Yasir antaranya. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi ka'anna misyataha misyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam marhaban bibnati summa ajlasaha an yaminihi aw shimalih. Daripada Sayyidina Aisyah berkata ia, satu hari Sayyidina Fatimah pergi temu dengan Rasulullah, masuk jumpa dengan Rasulullah. Katanya Sayyidina Aisyah, aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang perjalanan dia sangat serupa dengan perjalanan Rasulullah. Anak tina Rasulullah ni. Sayyidina Fatimah ni kalau dia jalan, Allah gaya jalan serupa Rasulullah jalan dia. Tu Sayyidina Fatimah. Sayyidina Aisyah kata, mak tiri dia lah Sayyidina Aisyahnya. Maka Rasulullah apabila tengok Sayyidina Fatimah mari, maka Rasulullah kata, selamat datang wahai anak perempuanku. Maka Rasulullah panggil dia, duduk ke sebelah kanan dia. Ada riwayat kata duduk ke sebelah kiri dia. Rasulullah menghormati anak perempuan. Rasulullah memuliakan Sayyidina Fatimah. Kita lah ni sebut Sayyidina Fatimah Syiah lalu. Kok mana? Apa kaitan kat Sayyidina Fatimah dengan Syiah? Dia mau mengaji kodok sejarah. Sayyidina Fatimah ni siapa? Syiah ni siapa? Ni sebut Sayyidina Fatimah Syiah. Sebut Sayyidina Husain Syiah. Sebut Sayyidina Hasan Syiah. Dia mau mengaji sekolah mana sebenarnya? Dia mau kecek lagu ni. Syiah tahun berapa? Sayyidina Husain tahun berapa? Sayyidina Fatimah tahun berapa? Tu sahabat Nabi belaka. Dia dengan Rasulullah belaka. Sayyidina Husain dia, Sayyidina Hasan dia. Tu sahabat belaka. Syiah ni zaman mana? Ni tak boleh sebut dah ni. Marhaban ya nuraini, marhaban Jaddal Husaini. Syiah marhaban Jaddal Husaini. Sebut Sayyidina Husain. Kalulah menyebut Sayyidina Husain tu Syiah, Nabi Muhammad lah pada Syiah ni. Al-Husain minni wa ana min Husain. Husain minni wa ana min Husain. Husain daripada aku daripada Husain. Nak royaknya. Maka Rasulullah duduk sebut cucu-cucu dia.
Satu kali Rasulullah duk khutbah Jumaat. Tiba-tiba Sayyidina Husain dengan Sayyidina Hasan mari masuk dalam masjid. Tanya Jumaat. Budak-budak. Budak masa tu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan budak kecil lagi. Comel, duk tengah comel. Jalan bila-bila sepak jubah, kebah naik budak. Jalan cara budak-budak. Rasulullah duk khutbah Jumaat. Turun Rasulullah daripada mimbar, turun dia ambil cucu dia. Gerai telajuk kat cucu dia ni. Dia ambil peluk buat naik atas mimbar. Rasulullah kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya anak-anak dan isteri itu adalah ujian bagi seseorang." Kadang-kadang setara Rasulullah tu, cucu dia saya lagi, dia rasa ni ujian dia. Kita kan. Nah, tak pergi balasah, duk cara ke cucu. Rasulullah pergi balasah. Kita tak pergi balasah, duk cara ke cucu. Batulah Rasulullah kata, anak dan isteri itu merupakan ujian. Kadang-kadang ada orang masa tak nikah dia baik ya. Dia juru dia. Penyabar, kecek molek. Tetapi apabila berkahwin, boleh anak, boleh isteri, dia jadi pemarah. Dia jadi tak sabar, dia jadi backing, mulut dia jadi kecek kasar. Jadi, kadang-kadang ujian bagi seorang laki-laki adalah anak dan isteri. Sesungguhnya anak dan isteri itu fitnah ujian bagi seorang laki-laki. Bahkan ada seseorang itu masuk neraka kerana anak dan isteri dia. Bukan amalan dia lah. Kerana kesilapan anak dan isteri dia. Dan cuai dia daripada nak menasihati anak isteri dia. Dia pula terjun. Masalah juga. Gitulah. Tu Rasulullah kata, "Marhaban bibnati, selamat datang kepada anak perempuanku." Dan Rasulullah mari macam-macam orang. Rasulullah kata, "Selamat datang, selamat datang." Dan sunat juga kita, antara sunnah Nabi lagi, Rasulullah bertanya khabar kepada sahabat dia. Su'aluhu sallallahu alaihi wasallam an hali ashabihi biqaulihi, "Kaifa anta wa kaifa asbahta?" Sunat kita tu, jumpa dengan saing kita, jangan tanya projek lalu. Gi assalamualaikum, guano sihat kodok hari ni. Tanya gitu dulu. Barulah nak kecek tajuk belipak sirat kau, tajuk gapo dia. Tanya sihat kodok, lagu mana, anak bini lagu mana. Barulah kecek kira. Nabi lagu tu. Setiap kali jumpa Rasulullah akan tanya, lagu mana sihat kau tidak? Molek. Rasulullah sunat kita. Kalau temu saing, tanya khabar dia. Biar kita tahu dah dia sihat. Kalau sakit tak mari dah. Tapi sunat kita tanya juga. Dan di antara sifat Nabi lagi, ikramuhu sallallahu alaihi wasallam kiramal qaumin. Rasulullah memuliakan orang besar di dalam kaum dia. Sekalipun orang tu kafir, tapi Rasulullah hormat kepada orang. Metai-metai lah kita tak lebar, minta metai lah kita Syekh Rabbana. Orang mari tak hormat langsung. Sekalipun orang itu setara mana, tapi dia orang besar. Sekalipun dia lagu mana ko jahat ko setara mana, tapi dia orang besar dalam popok dia. Wajib kena hormat. Nabi ajar perangai lagu tu. Daripada Rasulullah, antara perangai Rasulullah adalah memuliakan ketua-ketua. Siapa dia ketua, siapa-siapa dia kumpulan mana pun, kalau mari jumpa dengan kita, reti hormat. Kerana dia ni orang besar. Kalau kita hina dia sikit, jatuh maruah dia kerana dia orang besar. Anak buah dia ramai. Tiba-tiba kita buat main-main lagu tu, jatuh maruah dia. Kalau anak buah dia boleh kira lagi, ni ketua dia. Kena hormat, Nabi kata. Nabi kata kepada dia, "Iza atakum karimu qaumin fa akrimuhu." Apabila datanglah orang besar daripada mana-mana kumpulan, muliakan dia. Tunjuk akhlak kita. Ni metai-metai kita ahli agama orang lain duduk bawah tapak kaki kita belakang. Tak tunjuk langsung akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad reti muliakan orang. Sebab tu orang mari jumpa dengan Nabi terlekat hati selalu. Ya Allah, segar kadang-kadang. Ada riwayat Rasulullah, ada sahabat mari, orang besar lah mari. Apabila dia mari, dalam majlis Rasulullah penuh. Maka dia duduk lenggok-lenggok, tak tahu duduk mana. Maka dia pun duduk bucu pintu.
Rasulullah apabila tengok lagu tu, orang besar. Sekalipun dia bukan ahli agama kau apa dia, orang besar, dia duduk macam itu. Rasulullah ambil kain sebal dia. Pekung. Rasulullah kata ambil lipat. Ambil apa dia mau duduk atas kain sebal. Maka orang tu kata, Allah kain sembamu ya Rasulullah. Cakap ambo nak duduk. Ya tok atas kepala tok gini. Allah berjerit dia. Sebab Rasulullah reti hormat kat orang. Kita orang mari jumpa sekali dengan kita. Tabat liluh ambo tak jumpa kakak ni. Perangai mari planet Pluto mana. Tak reti dah hormat kat orang. Mari mana kata. Dewa. Kau dewa setara mana kau. Kau planet kau. Dewa Siwa. Kau apa dia. Tak reti hormat kat orang. Kadang-kadang ahli agama tak menunjuk ke sikap Rasulullah. Jadi kena belajar Rasulullah. Daripada riwayat Imam At-Tabrani daripada Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Ni orang besar ni. Dia kata apabila dibangkit ke Rasulullah, maka aku pergi jumpa dengan dia. Oh ni orang besar belakang ni. Zaman jahiliah ni orang debel. Kalau kita agak orang besar. Nah. Maka apabila pergi tu, maka berkatalah Rasulullah kata mu mari buat apa dia? Katanya apa dia? Jarir bin Abdullah Al-Bajali kata aku mari nak masuk Islam. Maka Rasulullah pun ambil kain sebal dia pekung. Duduk atas kain yang bawah. Maka Rasulullah kata iza atakum karimu qaumin fa akrimu. Apabila datang mana-mana orang besar, setara mana dia pun mulia ke dia. Sebab apa? Sebab dia dibiasakan dimuliakan. Maka jangan dengan sebab dia bertemu dengan agama, dia rasa diri dia dihina. Biar kata agama mengajar menghormati orang. Orang ni kalau dia biasa dia dihormati, maka kalau orang buat kurang ajar dengan dia serah hati. Maka benda ni sangat sensitif. Rasulullah jaga hati orang. Pikat hati dia supaya dia clear dengan kita, supaya dia kenal dengan perangai kita. Bukan kita buat kerana Allah. Bukan semata-mata nak buat ke, tasannuk ke, buat. Dah. Buat kerana Allah. Hadis riwayat Al-Bazzar, katanya aku berjumpa dengan Nabi, maka Rasulullah menghampa ke ridak dia kepada aku. Maka Rasulullah kata, ijlis ala haza. Duduk. Fakultu, maka aku kata, akramakallahu kama akramtani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mulia ke kamu ya Rasulullah sebagaimana mulia ke aku. Kita ni lagu tu lah perangainya. Tak nak mari serabut, habis kita tak marah orang. Jadi Rasulullah ni tak ada lah manusia paling sibuk sekali. Patut dia lah yang letih, yang gapo dia, tapi pandai Rasulullah ni. Wa rawahul Hakim bi isnadih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ba'dha buyutihi fadakhala alaihi ashabuh. Satu hari Rasulullah masuk dalam rumah dia. Rumah Rasulullah ni banyak, salah satu rumah dia masuk. Maka apabila masuk lagu tu, marilah sahabat-sahabat masuk ke dalam rumah Rasulullah. Sehinggalah majlis penuh dengan manusia, penuh. Sudah penuh dalam rumah Rasulullah ni sepik. Rasulullah rumah dia tak luas, rumah sepik ya rumah Rasulullah. Dan rumah dia berepek dengan masjid. Macam bilik-bilik lagu tu ya rumah dia. Maka wamtala'a faja'a Jabirul Al-Bajali, cerita saat ni. Maka datanglah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Maka dia tengok tak ada tempat. Faqa'ada 'alal bab, maka muka tak ada tempat, dia pun duduk di muka pintu. Fanaza'a Rasulullah rida'ahu wa alqahu ilaihi, maka Rasulullah ambil kain sebal dia. Tengok Jarir bin Abdullah Al-Bajali duduk depan pintu. Ambil kain sebal dia, ambil duduk atas kain sebal. Tu Rasulullah hormat kat orang. Sebab tu kita dalam majlis kena perhati kat orang sikit, tengok dia ni kedudukan gapo dia, kena kedudukan gapo dia. Kita tak tahulah majlis kita kubel sungguh. Kalau majlis dulu, ulama-ulama dulu dia jaga. Hak depan mesti orang-orang tua kena duduk depan. Wajib kena hormat dalam majlis tu, jaga kedudukan manusia. Orang besar kena duduk depan sekali. Sekalipun dia kecil. Kedua, orang-orang tua kena duduk dekat. Lepas tu, budak-budak kena duduk belakang. Belakang, budak depan, budak-budak jangan duduk belakang. Kurang keberkatan dalam majlis. Nabi kata apabila mari orang besar, Nabi kata kabiru. Hak mana orang besar? Orang tua duduk depan dulu. Panggil orang tua dulu makan, jangan setuh budak-budak, Rasulullah kata.
Kabiru ka'abiru. Fa innal barakata ma'a akabirukum. Sesungguhnya keberkatan bersama dengan orang-orang tua. Biar dia duduk depan dulu, dia banyak berzikir lebih pada kita, dia semaya banyak pada kita. Kita kalau semaya pun umur baru 20, dia umur 80. Kalau dia semaya jaga-jaga pun banyak dia lagi. Kalau dia semaya jaga-jaga, nak kata dia sujud Tuhan lama dah, dia kenal Tuhan lama pada kita sikit. Maka lagu mana? Kena hormat ke dia tak depan. Tu cara susunan. Antara orang yang jaga majlis Sidi Habib Omar, Allah majlis dia kan. Orang tua wajib pertama dia cari orang besar dulu. Orang yang ada pengaruh, mai duduk depan. Kedua, orang tua kena duduk dekat dia. Tu majlis susunan sebenar. Apabila kita buat susunan adat lagu tu, majlis semakin berkat. Bukan kata tak berkat, tak susun. Kurang keberkatan dia. Kerana majlis ilmu, majlis zikir ni ada keberkatan dia, ada ada rahsia, ada. Manakala kalau kita susun lagi, semakin berkat. Budak-budak duduk belakang, budak-budak jangan duduk depan. Satu kali budak-budak makan ramai-ramai. Budak-budak nak makan, dia junga makan ni. Junga makan ni Rasulullah pegang tangan budak tu. Jangan junga lagu ni, we makan kat orang tua. Makan hok depanmu, mu jangan duk junga. Rasulullah kaya. Samillah, baca bismillah. Kul mimma ya lili, kul biyamini. Makan dengan sebelah tangan kanan. Makan hok depanmu. Jangan duk junga makan ni, jangan duk kubur makan ni. Jadi kena jaga budak-budak supaya majlis tu semakin berkat. Kalau tak jaga berkubai habis, tak tahu kok mana. Barulah orang tengok masuk dalam majlis, masya-Allah berkatnya. Budak-budak tak setuh dulu, orang tua dulu setuh. Pas makan pula, orang tua suap. Cara ni biar budak-budak kubai habis masuk dalam behung, masuk dalam kuah gula, duk nyelai, duduk gapo dia. Tak boleh lah, kena jaga suasana dalam majlis. Barulah semakin berkat kerana ada sunnah Nabi. Fa akhadha jariru fa alqahu ala wajhihi wa huwa waja'ala yuqabbiluhu wa yabki. Maka Jarir pun apabila Rasulullah pekung dia pun panggil, oh Syah Rasulullah, kain sebar Rasulullah, fa'alqa ala wajhi, dia pun letak gini, letak di muka dia. Wa ja'ala yuqabbiluhu, dia pun siung, Allah Syah Rasulullah. Wa yabki, dan menangis kerana Rasulullah hormat dia lagu tu mau lalu. Ambo ni memang lah, tapi dalam majlis ni ambo rasa tak besar, edok mu orang besar. Warama bihi ilan Nabi, maka dia pergi semula kepada Rasulullah. Ambil ya tak apa. Wa qala ma kuntu li ajli, katanya Jarir bin Abdullah, tak tegamu ambo nak duduk atas bajumu ya Rasulullah. Tak tegamu ambo nak duduk atas kain sebarmu, ambil mula ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Taala muliakanmu sebagaimana memuliakan aku pada hari ini. Tu doa orang. Orang kan dia suka telajak lagu tu doa orang. Kadang-kadang doa ketika gembira, doa mustajab. Kerana kalau kita doa pada waktu lain mungkin tak kuat, tapi apabila kita rasa dihargai, maka kita rasa suka sangat kita doa, tu di antara tepat-tepat doa mustajab. Maka Rasulullah fanazaran nabiyyu yaminan wa shimala, maka Rasulullah tengok sebelah kanan, sebelah kiri, penuh dah kan? Maka Rasulullah wi nasihat. Tengok dalam majlis Rasulullah nasihat. Nabi kata, iza atakum karimul qaumin fa akrimu. Apabila mari orang besar, bila-bila dalam majlis kita, hormat ke dia. Rasulullah nasihat kepada sahabat dia. Mungkin tak sempat nak tengok ke lagu mana sahabat dia, maka Rasulullah peringat kepada sahabat. Bila-bila kalau ada orang besar, Rasul paling kanan, paling kiri, apabila ada orang besar, muliakan dia, panggil dia, letak pada tempat yang sesuai. Wa an Adi bin Hatim wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ada soalan? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mak ni hamba nak tanya.
Lagu mana nak tahu seseorang itu memboleh hidayah atau tidak boleh hidayah, Ustaz? Nak tahu orang itu boleh hidayah ke tak boleh hidayah? Ya, betul, Ustaz. Pada saya. Oh, gitu. Masih? Soalan dia berbunyi, lagu mana kita nak kenal orang itu dapat hidayah ataupun tak boleh hidayah? Pertama, kita kena faham maksud apa dia, maksud hidayah. Hidayah itu adalah satu perasaan ingin nak melakukan kebaikan. Apa maksud kebaikan pula? Kebaikan adalah setiap benda yang Tuhan suka. Maka apabila kita terasa kita nak buat satu benda yang Tuhan suka, bererti kita sudah dapat hidayah. Sekalipun duduk tengah pakas luar cari lagi. Duduk tengah rempik lagi. Duduk tengah lepok atas kalbok lagi. Duduk main kita gereng. Tapi dalam hati rasa, kalau aku pergi balas boleh. Kalau aku nak buat baik, orang itu sudah dapat hidayah. Tapi dia belum lagi mendapat taufik. Apa maksud taufik? Taufik ni kekuatan nak melakukan kebaikan saat ni. Saat ni hidayah tu perasaan baru. Perasaan nak buat. Ramah. Cutlah tanya kita pergi tempat orang budak-budak di sekolah ke apa dia. Tempat-tempat nak pergi dakwah. Cutlah tanya cuik dia. Pelayar-pelayar ko. GRO ko tanya. Mek weh. Demo tak ada rasa kau nak buat baik. Allah. Hamba ikut erang. Nak jadi wali. Tapi tak tahu. Hati tu tanya nak jadi baik belakang. Hotu pun kita lemah. Cuik tempat jahat pun nak balik baik. Nak masuk syurga. Nak belakang. Semua pun kita nak kebaikan. Semua pun kita nak buat baik. Ada orang jenis tak si buat baik langsung. Orang suruh tutup aurat. Tak si. Tapi ada setengah orang. Dia tak tutup aurat. Tapi hamba serah salah ni. Ikut erang meme hamba nak duduk pondok ni. Nak jadi muslimat molek. Nak pakai pudah. Padahal mau pakai skut ni. Tak tahu tak ada kekuatan lagi. Hidayah tu ada dah. Kekuatan tak ada lagi. Jadi minta pula Tuhan supaya Tuhan beri kekuatan untuk kita dapat buat apa yang kita nak sana, buat kebaikan sana. Jadi hidayah lagu tu. Apabila kita terasa nak buat kebaikan tu, Tuhan telah mencampurkan hidayah kepada hati kita. Maka apabila boleh hidayah ni berusaha untuk buat apa yang kita hidayah sana. Contohnya hidayah kita tak ngaji misalnya. Tiba-tiba satu hari tak tahu bila-bila duduk berlomba kereta suruh hamba ni tak mengaji fardu ain suruh maka berusaha pergi cari tempat belajar fardu ain. Tu taufik dia panggil. Tu maksud hidayah. Perasaan nak buat baik, buat benda hak Tuhan suka. Tu hidayah dia panggil. Ada soalan? Tino tak ada soalan kau. Kau tidur belakang. Kau tak nampak ni. Takut pakat makan dah tahu pokok dia ni. Habis nasi separuh dah tahu. Ada soalan kau? Naling selalu kalau bunyi soalan pun ni. Penat juga. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Kadang kita nak belajar tu nak kita ilmu ni lekat Kita nak belajar nak belajar ilmu lekat. Enggak boleh kata? tak dengar tu. Kadang kita nak belajar ni tu nak belajar ilmu kita lekat sama. Ni kata apa? Kita dalam belajar tu nak suruh lekat ilmu kita tu. Gitu? Nak suruh lekat ilmu ni pertama nak suruh kita lekat ilmu hak paling kuat sekali, yang paling kuat nak suruh kita ingat ilmu kita adalah kita amalkan. Hak tu paling kuat sekali. Sunat wudu. Tak cakap ngapa tak ingat, cutera kita amal. Dalam masa 3 hari benda tu akan menjadi ingatan yang sangat kuat amal. Doa ambil wuduk, kita amal. Nescaya dia akan jadi paling kuat sekali. Tak ingat, tak lupa dah sampai bila-bila. Jadi cara pertama nak kuatkan ilmu kita, kita amalkan. Pasti boleh kata. Kedua, cara nak suruh lekat ilmu, kita ajar kat orang. Kita tak amal lagi tapi kita ajar kat orang. Maka kekuatan kita mengajar ni supaya 10 kali kita baca. Kita baca. Ngapa? Nak suruh kuat 10 kali ganda, kita mengajar. Bismillah. Kekuatan hafalan ilmu itu 10 kali ganda.
Kalau amal pula 50 kali ganda. Tak payah dia kuat dah, jadi sebati dah. Tu dia panggil ilmu nak suruh kuat, pertama amal kedua ajar kau orang. Barulah lekat ilmu tu siapa bila-bila. Sebagaimana petihah kita lekat dah. Dah kita duk amal 17 kali sehari. Kejuk kambing pun bunyi petihah dah. Nak mati, ngocak-ngocak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Baca petihah pula terbalik rumah. Ngocak pun, nak mati pun baca petihah juga. Sebab apa? Dah jadi selagi, dah jadi sebagai dengan kita. Tu cara dia lah. Beramal, lepas tu mengajar orang. Barulah ilmu tu lekat di hati kita. Ada soalan lagi kau? Ada? Tak ada? Oh, Tina tak ada soalan sungguh ke? Bunyi kuih dalam mulut buruk kuih. Duk makan kuih dah buruk dia. Penat sungguh. Tak ada? Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad asyartu lina'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Sallallahu alaihi. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Sallallahu alaihi. Lakinna hubban fi sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Sallallahu alaihi. Wa intazadna bil mawaddati hahuna narfa aidi fakhrina wa rajana. Ya Allah. Bil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilin damiman ilaihi da'ana. Ya Allah. Muhtarihi wa habibihi wa safiyihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa akbilna ajib da'wana. Ya Allah. Anta lana ya zukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Ya Allah. Aslih lana al ahwal waghfir zambana wa la tu'akhiz rabbi in akhtana. Ya Allah. Wasluk bina fi nahji tahal mustafa sabbin ala qadamil habibi khutana. Ya Allah. Arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana. Ya Allah. Warbudihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana. Ya Allah. Wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa zawil huquqi wa taliban awsana. Ya Allah. Wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu baina yadaika anta tarana. Ya Allah. Wa laqad rajawna fa haqqi su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana. Ya Allah. Wansur bina sunnata toha fi biqa'il ardi wakma' kullaman adana. Ya Allah. Wanzur ilaina waskina ka'sal hana wasfi wa'afi ajilan mardana. Sallallahu alaihi. Waqdil lana al-hajati wahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya radwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya radwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya radwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat lihu sabah usana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Kita baca Fatihah, kita bertawassul dengan surah Al-Fatihah, dengan keberkatan surah Al-Fatihah, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, dengan rahsia surah Al-Fatihah, dengan kedudukan dan pangkat orang yang diturunkan surah Al-Fatihah kepada dia, yakni Nabi. Kita dengan niat supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, mengampunkan dosa kedua ibu bapa kita, orang yang kita sayang atas muka dunia. Allah Ta'ala menyayangi, berlemah lembut dengan umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala mengampunkan dosa umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala menutupkan segala aib kelemahan umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala menurunkan keamanan, kebahagiaan kepada umat Nabi Muhammad dan mengangkat segala bala, ujian, peperangan, perpecahan, saling dengki mendengki daripada hati umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan suami-suami yang penyayang dan bertanggungjawab, isteri-isteri yang penyayang dan taat, anak-anak yang soleh-solehah, keluarga yang bahagia, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang diniatkan oleh wali kutub pada malam ni, wali-wali Allah, wali-wali gaib, semua guru-guru kita yang secara khususnya apa yang diniatkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Dan setiap niat-niat yang baik, yang soleh yang diniatkan oleh orang-orang soleh atas muka bumi ni. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah bermusafir, berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu bermusafir, melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu. Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak Madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan jaulah rohani kita lah.
boleh menghubungi Ustaz Fakhrul Razi di nombor 0139229048. Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.